Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahidil ahad, al-fardu samad, allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samii'un basir. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratuna a'yunina sayidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah serta inayahnya dapat sama kita berkumpul pada pagi ini. Walaupun hujan lebat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati kita semua hendaknya, insya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Insya-Allah kita sambung pengajian kita. Kitab Munyatul Musalli. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fi daraini, amin 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 ya rabbal alamin. Maka telah berkata musannif rahimallahu ta'ala, hukum solat berjemaah. Kita masuk sekarang ni bab hukum solat berjemaah. Apakah hukum solat berjemaah? Adakah fardu ain, fardu kifayah? Adakah wajib ataupun sunat ataupun sunat muakkad? Jadi dekat sini apa? Hukum tu ada banyak. Tapi mana satu yang kita ikut? Insya-Allah kita bahaskan. Sebab setengah mazhab dia kata apa? Wajib solat berjemaah. Setengah mazhab kata sunat muakkad. Setengah mazhab dia kata apa dia? Fardu kifayah. Setengah mazhab kata fardu ain, wajib. Jadi hukum solat berjemaah tu banyak. Cuma kita tengok, kita belajar, lepas tu tengok sesuai dengan kita dengan mazhab kita. Maka telah berkata musannif, dan lagi kerana kata setengah ulama, yakni daripada setengah pendapat ulama, ia fardu kifayah. Setengah ulama kata hukum solat berjemaah tu fardu kifayah. Yang ni apa? Yang jumhur yang kita pakai, mazhab Syafi'i pakai ialah fardu kifayah. Ada mazhab lain fardu ain tu wajib terus. Kalau dia tak dapat pergi solat berjemaah dekat masjid, dia pegang i'tikad bahawasanya apa dia wajib solat jemaah, jadi dia sembahyang kat rumah pun kena panggil anak dia, isteri dia. Dah sudah sembahyang pun panggil juga. Suruh apa? Suruh solat berjemaah juga. Itu yang kata kaul wajib solat berjemaah. Tapi kita apa dia? Fardu kifayah. Kalau dalam satu kampung tu ada saja orang yang solat berjemaah, maka terlepas orang lain. Sebab itulah kita patut bersyukur. Orang-orang yang dapat datang solat berjemaah dekat masjid, walaupun 2 orang, ialah satu kampung terlepas daripada dosa. Jadi kita kena apa? Kita kena lebihkan orang yang datang masjid ni. Padahallah datang masjid sebab apa? Sebab diorang datang lah, kita apa? Kita tak dosa. Kita sembahyang berjemaah, tak sembahyang jemaah, itu cerita lain. Nak ceritanya kalau dalam satu kampung tu ada orang pergi surau, ada orang pergi masjid, paling kurang 2 orang solat berjemaah, jadi tak berdosa kepada satu kampung tu. Sama juga hukum dia apa? Menguruskan jenazah. Kalau satu kampung tu ada orang mati dan diuruskan dalam satu kampung tu, 5-6 orang boleh uruskan jenazah, maka habis tidak berdosalah satu kampung tu. Tapi satu kampung tu seorang pun tak boleh buat, kena hantar kampung sebelah, berdosa habis satu kampung tu. Sebab apa? Sebab fardu kifayah. Jadi besar sungguh orang yang datang solat berjemaah tu, kerana dengan dia datang sinilah orang lain tidak apa? Tidak berdosa. Padahal kita apa? Bagi kat masjid, bagi makan kat masjid. Orang pergi masjid ni kita bagi makan sedap apa? Bukan sebab apa? Sebab padan dia pergi kat masjid tu kita tak dosa. Padan lah. Jangan duk kata orang pergi masjid ni bukan nak apa, nak makan. Padan dia pergi masjid tu kamu tak berdosa. Kalau tak, kamu tu duduk dalam dosa. Dah lah tak pergi masjid, kata kat orang lagi.
Dia pergi masjid pun walaupun dia makan ke apa ke, dia menunaikan solat berjemaah itu dah terangkat fardu kifayah, maka orang lain tak dosa. Itu satu. Lepas tu diperang akan orang yang meninggalkan dia. Ni setengah mazhab pula kata, kalau orang yang tak sembahyang itu apa? Angkat perang terus. Nak kata apa? Ini yang menyatakan wajib. Jadi ada setengah kata fardu kifayah, ada setengah kata wajib. Jadi kalau kita duduk dengar, hari tu ustaz tu kata hukum solat berjemaah tu wajib. Itu setengah pendapat ulama. Kita kena faham. Jadi yang kita guna untuk mazhab Syafi'i apa dia? Fardu kifayah. Kalau dah habis dosa lah kita. Kalau fardu ain, seolah-olah kita tak semayang lah kalau tak solat Jumaat tu. Sebab apa? Sebab wajib. Yang tu mazhab apa? Mazhab lain. Walaupun dalam hadis, maka dalam mazhab kita ialah fardu kifayah. Jadi kita pegang fardu kifayah tu. Kemudian dan lagi qaul, ada pendapat lagi, kerana memelihara akan mazhab yang mengatakan orang yang jiran masjid tiada harus sembahyang melainkan di dalam masjid jamaah. Yang ni jiran masjid. Ni setengah pendapat. Apa dia? Orang yang jiran dengan masjid, rumah sebelah sini ke, sebelah sana ke, depan ke, belakang ke, ini setengah mazhab. Bukan mazhab kita. Tapi nak cerita, ada juga mazhab menyatakan bahawasanya kalau rumah dia berjiran dengan masjid, tiada tempat sembahyang melainkan di masjid dengan berjemaah. Kalau jiran, kalau jauh tu lain cerita. Ini setengah pendapat ulama. Sebab tu awal saya beritahu, kita kena faham yang di sini setengah-setengah ni pendapat ni. Bukan patut wajib kita apa, kita ni. Jadi ada khilaf kat situ. Di antara orang yang rapat dengan rumah jiran dengan masjid itu, tempat dia sembahyang tak lain tak bukan masjid lah. Kemudian kata setengah ulama, ini setengah ulama lain pula, membandingkan sembahyang jemaah itu seperti air yang banyak. Ni dia buat perumpamaan. Bahasa apa? Bahasa ni sikit. Dia buat perumpamaan. Dia tengok umpama apa? Dia kata sembahyang jemaah itu seperti air yang banyak, tiada menajiskan dia kedatangan najis, melainkan berubah rasa atau warnanya atau baunya. Bersalahan air yang sedikit jadi najis dengan kedatangan najis, jikalau tiada berubah rasanya atau baunya sekalipun. Dan demikian lagi syaitan kuat. Jadi dia umpama. Jadi kita belajar bab apa? Bab taharah. Apa? Air yang melebihi 2 kolah, najis masuk tak cicak. Ni air lebih daripada 2 kolah. Kolah kita besar. Jadi masuk tak cicak, selagi tiada berubah rasa, bau dan warnanya, dia lebih daripada 2 kolah. 2 kolah tu berapa? Lebih kurang 100 lebih botol mineral. Saya tak ingat dah. 100 lebih botol mineral. Nak dekat 200 liter lebih. Lebih kurang macam tu lah. Nak kata 2 kolah tu. Lupa. Jadi nak cerita apa? Nak cerita kalau masuk tak cicak najis. Masuk dalam kolah. Tapi air tu dia lebih daripada 2 kolah, maka selagi tak ada rasa, selagi tak ada bau, selagi tak ada warna, boleh ambil air tu air wuduk. Satu. Lepas tu pula, tapi kalau air sedikit, air yang sedikit tak sampai 2 kolah, air dalam satu besen ke, jatuh cicak, walaupun tak ada rasa, walaupun tak ada bau, tak ada warna apa semua, air tu tetap air najis. Apa dia nak umpamakan dengan sembahyang jemaah? Apabila orang sembahyang berjemaah tu, syaitan tak kuat nak apa? Nak kacau. Tak kuat nak kacau. Tapi kalau sembahyang seorang tu, ada harapan nak kacau dia. Ada harapan nak apa? Nak ganggu. Kalau sembahyang jemaah tu, susah sikit lah.
Umpama serigala ni kalau kambing banyak-banyak dia tak berani. Dia tengok kambing banyak duduk dalam kumpulan, dia tak berani nak tekam, nak makan, nak apa semua kalau duduk dalam kumpulan tu. Tapi cuba seekor kambing tu duduk seorang jauh. Seekor dia duduk jauh. Sekejap ingat hilang terus. Begitu juga dengan syaitan. Syaitan tak ada kekuatan kalau orang itu sembahyang berjemaah. Jadi dia bisik macam mana orang tak nak pergi sembahyang berjemaah. Bila sembahyang berjemaah ni, apa dia? Syaitan tak kuat untuk nak masuk. Tak khusyuk solat ketika sembahyang berjemaah lebih bagus daripada sembahyang seorang diri yang khusyuk. Itu kita nak faham. Solat jemaah tak khusyuk. Iyalah, duduk solat, kejap lagi dekat belakang tu orang tulis tulisan baju. Terima kasih. Contoh dekat baju tu. Jadi dia duduk baca baju, duduk tengok orang khusyuk pun tak. Itu lebih bagus daripada khusyuk solat sendirian. Sebab apa? Sebab pelihara dia apa? Dia banyak daripada pahala yang dilakukan solat berjemaah itu. Tapi solat bersendirian, kalau khusyuk tara mana pun, peluang syaitan nak hasut orang tu cukup kuat. Sebab itulah diumpama diumpama sembahyang berjemaah itu diumpamakan dengan air. Air kalau lebih daripada 2 kolah jatuh najis. Selagi tak ada rasa bau warna boleh ambil uduk. Tapi air yang sedikit jatuh saja najis, walaupun tak nampak rasa bau warna, tak boleh ambil uduk. Sebab apa? Air itu jadi air mutanajis kerana tidak sampai dua kolah. Yang tu kita kena faham. Kemudian dan demikian lagi syaitan kuat. Jadi kuatlah untuk apa? Ia atas orang sembahyang sendirian. Jadi orang sembahyang sendiri tu, syaitan lebih senanglah apa dia? Nak kacau orang yang sembahyang sendirian. Jadi kalau khusyuk macam mana pun, dia nak kacau tu lebih daripada solat berjemaah. Tiada kuat ia syaitan ni atas orang yang sembahyang berjemaah. Dia tak mampu. Kalau orang tu sembahyang jemaah, dia tak mampu nak hasut. Dan lagi orang yang sembahyang sendirinya. Ni orang sembahyang sendiri tu tiada disurat melainkan barang yang diakalkan dia, yakni benda yang dikhusyukkan dia. Dan sembahyang dalam jemaah itu disuratkan, yakni dituliskan baginya, bagi orang yang sembahyang jemaah itu yang sempurna jika tiada diakalkan, yakni dia khusyuk. Jadi kalau solat seorang tu, kalau khusyuk dia tulis khusyuk, tak khusyuk dia tulis tak khusyuk. Tapi kalau solat berjemaah, walaupun tak khusyuk dia tulis sempurna. Apa dia? Seolah-olah kalau orang itu solat berjemaah tiada khusyuk. Tiada khusyuk tu adalah duduk sembahyang. Apa dia? Duduk fikir benda lain, tak khusyuk lah tu. Tapi selagi mana dia tak niat benda lain, tiada niat memutuskan solat, maka dia tetap juga dalam solat. Maka disuratkan ia tu solat dengan khusyuk juga. Sebab apa? Sebab itu di antara kelebihan solat berjemaah. Jadi dicatat sebagai solat yang sempurna. Dan lagi sembahyang yang berjemaah itu, tali yang disuruhkan kita berpegang dengan dia, yang dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang mana Allah Subhanahu wa taala suruh apa? Berpegang kamu sekalian dengan tali Allah. Apa dia? Yakni diterjemahkan di dalam solat berjemaah. Jadi kena tengok tafsir dia lah. Jadi di antaranya menyatakan bahawasanya berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala itu ialah solat berjemaah. Jadi kita solat berjemaah ikut satu imam. Lain parti, lain bangsa, lain agama sekali lah. Lain lain etnik, lain daripada kawasan semua, tapi boleh solat berjemaah itu ialah berpegang teguh dengan tali Allah, semua boleh satu. Solat jemaah lah. Tak ada. Kita duduk sembahyang sembahyang Jumaat, sembahyang ikutlah dengan parti lain, dengan dengan
NGO lain, ni tentera, ni tak tentera, ni pegawai kerajaan, ni pegawai getah. Jadi semua lain-lain. Kita ni fikrah pun lain-lain. Ada ni haluan kanan, ni haluan kiri. Jadi kita ni macam-macam. Duk bergaduh sana sini. Tapi bila kita boleh sembahyang berjemaah, tak kisahlah warna parti, warna apa pun boleh duduk sekali. Apa dia? Itulah yang dikatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi nak pegang tali Allah, tara tu lah. Nak satu lain tak boleh. Sampai kiamat tak boleh. Umat Islam tak boleh satu. Sebab apa? Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala tak memakbulkan doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah 3 benda. Di antaranya tak ada timpa musibah seperti umat terdahulu. Dan di antaranya apa dia? Supaya umat Islam bersatu. Tapi Allah Taala tak terima. Start daripada Nabi wafat. Lepas Nabi wafat, start daripada 30 Hijrah, lahirlah Syiah, lahirlah Khawarij, lahirlah apa? Dia punya apa? Jalur-jalur lain. Jabariyah, Qadariyah, Bahaiyah, Ahmadiyah, Wahabiyah. Semua yang tu yang apa? Yang terpesong daripada agama Islam. Kenapa tak bersatu? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tak terima. Tapi apabila kita boleh solat berjemaah, boleh duduk sekali apa semua, itu ialah apa? Jadi bersatu. Jadi fikrah kita ni kadang-kadang lain. Daripada dulu lagi kita duduk gaduh apa? Sama kita lah. Yang khianat tak khianat, yang jadi baruah tak baruah. Contoh. Tapi nak cerita apa? Bila solat berjemaah saja, itu ialah kita boleh bersatu dengan tali Allah Subhanahu Wa Taala. Pandai yang tu je. Yang lain tak boleh nak satu dah. Lepas apa? Lepas sembahyang duk gaduh boleh. Tapi sembahyang bersatu, padan lah. Padan lah, boleh lah. Masuk kita parti lain-lain. Lepas tu, tapi sembahyang boleh sekali. Lepas tu habis sembahyang, duk lawan lagi, duk kempen lagi. Contoh. Jadi, nak apa? Nak kata titik pertemuan itu ialah dengan solat berjemaah. Jadi, sembahyang Jumaat, contoh wajib. Jadi tak kisahlah mana-mana parti ke, mana-mana NGO ke, apa ke, yang tak suka dengan kita ke, kita pun benci dia. Dia pun terpaksa sembahyang juga dalam satu kampung, dengan imamnya satu juga. Pada situlah apa dia, kita nak pegang tali Allah. Jangan berpecah. Nak berpecah tu tak ke mana, kita mana pecah lah. Dulu lagi pecah. Tapi nak satu je mana? Nak satu ni sembahyang Jumaat lah. Kalau tak sembahyang Jumaat, payah nak satu. Tu pun kadang Jumaat pun buat lain-lain. Na'udzubillah. Jadi kita nak boleh pegang bersatu tu ialah dengan tali Allah, ialah di antaranya solat berjemaah. Padahal kita boleh buat solat Jumaat pun dah tak apa dah. Solat macam tu. Kemudian maka tiap orang yang lalai akan dia itu, sungguhnya sangatlah besar ia lupa akan maslahah agamanya. Jadi kalau orang yang lalai, apa? Lalai untuk mengerjakan solat berjemaah, seolah-olah dia lupa akan masalah agamanya, dan sedikit gemar ia daripada menyungguhkan pekerjaan akhirah. Maka tiada diketahui orang yang menuntut akan dunia, menanggung ia akan penat dan payah ia kerjakan yang berat, berjaga malam dan berpanas ia sehari, manakala hasillah baginya maksudnya, yakni tujuan suku daripada labanya, nescaya lupa ia daripada menanggungkan ia payah, dan dimudahkan segala yang payah-payah, dan membilang barang yang tercapai daripada laba dunia. Itu dan tuannya yang amat besar. Jadi dia nak cerita apa? Panjang cerita dia. Jadi nak cerita, kita duduk kerja hari-hari. Kerja teruk tak? Teruk.
Ada yang kena panas, ada yang jaga malam, ada yang perah otak. Ada yang apa? Yang keluar suara, ada yang keluar tenaga. Macam mana orang menyaga nak raih orang datang buat ni. Memang jual nasi lemak, tapi nak kena bangun pagi, nak cari sayur, nak cari apa? Nak cari ikan bilis, nak cari kacang, nak cari tu ni. Jadi buat kerja letih tak? Letih. Dapat tak hasil? Dapat. Jadi kita kerja keras, kok mana pun akan dapat hasil. Tapi hasil dia tu tak sempurna. Apa? 1/3 je kita cari benda kat dunia ni. Jadi nak sempurna benda tu ialah apa dia? Dengan kita sembahyang berjemaah. Yang payah akan jadi mudah. Sebab kalau kita duk kerja keras siang malam, sampai apa? Tak sembahyang Jumaat. Sembahyang lah, tapi tak sembahyang Jumaat. Yang ni nak cerita fadilat dia. Tentang sembahyang Jumaat. Jadi kita kerja keras. Kita kerja, ikutlah kita kerja apa pun. Siang malam kita kerja menyaga ke, kita kerja apa. Tak kisahlah tengah panas, tengah sejuk, tengah malam apa semua kita kerja. Hasil-hasil tu pun 1/3. Tak baloi kita duduk kat dunia. Tak baloi. Jadi kalau kita tidak mengamalkan solat berjemaah. Jadi kalau kita bekerja untuk dunia, dan masa yang sama juga, apa dia? Kita solat berjemaah, maka sempurnalah dunia akhirat. Padahal tu je. Sebab benda tu yang wajib. Solat dah wajib. Tapi nak cerita kesempurnaan solat itu ialah dengan solat berjemaah. Ini dikhususkan kepada mana? Kepada lelaki. Ada perempuan kena minta izin dan sebagainya lah. Itu panjang cerita lah. Ni lelaki ni. Memang apa? Memang dituntut untuk solat berjemaah. Perempuan tempat dia rumah, afdal kat rumah. Tapi oleh kerana nak datang, ada minta izin suaminya, tu pun lebih afdal lagi. Ini untuk lelaki. Jadi penat kita kerja ni, kalau tak sembahyang jemaah, tak padan kita nak kerja. Dengan susah-susah apa, macam seolah-olah tak dapat apa. Kalau penuh tu dapat 1/3 je hasil, tak ada apa. Dengan susah payah tu macam tak baloi. Kalau kita tidak mengamalkan solat berjemaah. Tapi kalau kita kerja, walaupun kita kerja susah dari mana pun, boleh jaga solat jemaah 5 waktu je. Tapi payah juga. Kerja sehari boleh. Kerja 16 jam, kerja 12 jam boleh. Tapi nak mengekalkan solat berjemaah, tak boleh. Tak semestinya solat jemaah tu bila waktu kerja kena pergi masjid, tak. Dekat office pun boleh solat jemaah. Nak kata solat jemaah tu, ajaklah seorang, padanlah. Solat jemaah tu paling kurang 2 orang. Tapi nak boleh buat, susah. Kadang kita sembahyang sendiri je. Sembahyang tu tak sembahyang juga. Tapi kalau tak solat jemaah tu, tak padan. Yang tempat dekat masjid, yang tu kira tempat pula afdal tak afdal. Afdal solat jemaah di masjid. Nak kata berjemaah tu, waktu kita kerja dan sebagainya. Habis. Kemudian dan barang siapa yang tiada mengira-mengirakan pekerjaan ini bagi dirinya, bahawa adalah ia pada Allah Subhanahu Wa Taala dibilangkan daripada setengah orang yang munafik. Ni setengah pendapat bahawasanya kalau dia tak ada kira langsung, apa? Dia tak ada fikir langsung nak solat Jumaat. Hidup dia tak ada nak fikir langsung solat Jumaat. Padahal Jumaat je. Setengah ulama mendapat orang ni apa dia? Dikira-kira ialah sebagai orang yang munafik. Nak kata apa? Nak kata beratnya solat Jumaat ni. Ni untuk lelaki ya. Jadi dekat seumur hidup dia tu tak ada langsung nak apa, nak rasa dia nak solat berjemaah. Tak ada langsung nak datang kat masjid. Yang nak datang pun hari Jumaat tu pun padahlah duk kena apa, jadi aku tak pergi, orang marah pula. Jadi kot tu pula. Maka apa dia? Dia termasuk setengah daripada orang yang munafik. Na'udzubillah. Bahkan melainkan nyata adalah daripada uzur. Melainkan kalau uzur. Uzur tu tara mana pula? Melainkan uzur. Tak boleh datang solat Jumaat. Melainkan uzur. Jadi kat sini ada beberapa. Yang pertama, kepayahan hujan di waktu malam atau siang hari, atau salji yang membasahkan kain. Di antaranya hujan. Macam tadi lah hujan.
hujan lebat. Apabila hujan lebat, boleh jadi basah kain dan sebagainya, maka itu dikira uzur. Jadi waktu tu tak kira. Yang mana boleh datang ialah sebab apa? Sebab termasuk daripada apa dia? Daripada keuzuran untuk menghadirkan solat berjemaah. Lepas tu yang kedua, angin yang terlalu kuat, ributlah di waktu malam ataupun di waktu subuh. Dan angin yang terlalu dingin, angin sejuk. Mungkin kita tak adalah kalau dekat dekat luar negara tu, dekat padang pasir tu, memanglah dia panas. Tapi kadang malam tu dia punya angin kadang sejuk sangat. Boleh rasa sampai ke tulang tu, na'udzubillah. Ada pun yang terlalu yang berlumpur terlalu banyak, kena selut. Kata kena selut, sama ada malam ataupun siang hari. Lepas banjir selut penuh kat rumah dia kalau pergi pun kotor pakaian, tu kira masuk uzur. Tak wajib. Lepas tu pula terlalu sakit, sekiranya menghilangkan kesempurnaan khusyuk. Jadi dia sakit. Apabila sakit tu boleh pergi, bukan tak boleh. Tapi bila dia pergi pun macam tak khusyuk. Jadi bila kat semayang pun duk rasa kaki dia macam tu duk kebas je, tak boleh nak buat apa. Itu tidak diwajibkan. Dia terkeluarlah daripada orang orang yang dia diperintahkan untuk solat berjemaah. Terlalu sakit. Lepas tu pula terlalu panas. Terlalu panas dan sejuk. Panas dan sejuk. Tempat kita ni okeylah, biasalah. Lembab dan panas sepanjang tahun. Tapi panas kita pun tara tu lah. Sejuk kita pun, lembab pun tak ada tara mana. Kalau dekat negara luar, kalau sejuk betul sampai negatif. Kalau panas betul sampai kering. Macam macam tengah padang pasir tu. Kemudian pula ketakutan atas memelihara akan dirinya, anggotanya, hartanya dan manfaatnya. Contohlah dia dekat rumah dia ada kereta mahal, contoh. Harta dia ikut dia. Tapi bila dia tinggal, sekejap lagi ada orang duk tengok ni, orang duk lalu-lalang, orang duk deki nak curi kereta ni. Kalau dia keluar ni nanti orang curi. Yang tu tak wajib. Sebab apa? Sebab termasuk daripada untuk nak memelihara harta dia, memelihara nyawa dia. Itu termasuk daripada maqasid syar'iyah. Jadi dikira uzur juga. Ni kalau dia keluar ni tak ada orang jaga rumah ni, habis. Macam dululah. Kalau kita buat camp dekat dekat tempat-tempat chalet ke contoh. Dulu dengan budak-budak sekolah ramai, dengan barang berharga ada banyak, kena ada orang tunggu juga nak jaga benda tu. Jadi yang tukang jaga benda tu termasuk macam ni lah. Dia untuk menjaga harta daripada hilang, daripada dirompak, daripada dicuri. Jadi ada 2-3 orang yang yang tak payah pergi solat Jumaat. Yang lain semua kena pergi. Sebab apa? Sebab nak jaga hartanya, termasuk daripada uzur. Kemudian ketakutan daripada tuan utangnya yang menuntutkannya sedangkan ia dalam kepapaan. Dia ni orang susah, lepas tu dia buat hutang. Buat hutang pula kat alun cari pasal. Jadi kalau dia keluar ni takut takut jadi macam-macam. Jadi dia kira termasuk daripada uzur pula. Duit tak ada. Orang nak minta hutang, orang duk tunggu dia nak pergi kat masjid, contoh. Jadi dalam ketakutan tu kena tuntut hutang, maka dia tak wajib pergi. Walaupun sembahyang Jumaat. Termasuklah berjemaah Jumaat sekali lah. Kemudian menghadirkan menghadirkan warga maranya yang hampir mati, seperti isteri, kawan, ibu mertua dan sebagainya. Ada saudara mara dia, orang yang hampir dengan dia lah, nak mati, nak meninggal dunia, nazak. Jadi dia tak wajib pergi Jumaat. Kita pergi rumah mertua kita,
ataupun anak kita, ataupun cucu kita yang berkaitan dengan kita lah. Kawan kita, kawan sekalipun. Kawan tu bukannya talian, tapi nak cerita orang yang hampir dengan kita. Termasuk kawan. Jadi ada sahabat kita tu duduk tengah nazak. Ni Jumaat nak masuk ni. Jadi kita nak bersama dengan dia saat-saat akhir. Kotlah boleh dengan jam mengucap apa, dah hampir mati. Kita boleh tahu situ hampir mati dengan keadaan tubuh dia apa semua dah nazak dah. Orang kata dah tenat dah. Dia punya nafas pun tercungap-cungap. Lepas tu apa dia? Jadi dia tu tak wajib untuk solat solat Jumaat. Dan solat berjemaah. Ni kalau orang mak mertua dia nak mati. Ni dah azan dah. Sepatut pergilah. Jadi dia kira termasuk daripada uzur. Boleh pilih dia nak pergi tak pergi. Sebab apa? Sebab waktu itu dia kira dia tu dapat keuzuran untuk menghadirkan diri solat Jumaat ataupun solat berjemaah. Lepas tu pula ketiadaan melihat serta tiada orang yang menuntunkannya. Seperti orang buta. Jadi orang buta dengan pekak. Orang buta dengan pekak ni wajib tak semayang? Itu satu persoalan. Jadi jawapan dia, kalau orang tu pekak daripada sebelum balik, dia tidak diwajibkan untuk semayang sampai bila? Buta ataupun pekak sebelum balik. Tapi dia pekak selepas balik. Umur 70 tahun baru mula start pekak. Yang tu kena wajib lah. Umur 60 tahun baru start pekak. Contoh tak dengar. Yang tu kena semayang. Umur 60 tahun baru start buta. Sebab apa? Kecil manis dan sebagainya. Yang tu kena semayang. Tapi umur dia lahir-lahir dah buta dah. Lahir-lahir dah bisu, pekak apa semua. Jadi dia tidak wajib solat. Yang tu hukum dia. Janganlah kita kata tengok tu dia sebenarnya nampak kuat, sihat apa, tapi Jumaat tak pergi. Apa? Sebab buta. Tapi badan sihat lah. Dia tak wajib sembahyang, dia tak wajib. Sebab apa? Sebab dia sebelum balik. Lepas balik tak boleh. Lepas balik umur apa? Umur 50, start pekak tak nak datang. Start bisu tak nak datang. Tak boleh lah. Jadi kira macam tu. Jadi kalau orang buta tu, ni orang buta yang wajib sembahyang. Maksud kata apa? Dia buta selepas Selepas balik. Jadi dia kena wajib solat Jumaat. Tapi tak ada orang nak pimpin solat Jumaat, maka dia tak wajib. Tapi kalau ada orang pimpin, boleh pimpin dia tak nak pergi, tu dia dosa. Solat macam tu. Lepas tu pula yang seterusnya ialah beristighal dengan urusan jenazah. Dia mengurus jenazah, tak wajib. Jenazah meninggal pukul apa? Pukul 11. Jadi dia di antara AJK yang menguruskan jenazah. Nak dekat pukul 12, pukul 1 dah azan Jumaat. Dia tak wajib pergi. Sebab apa? Sebab dia diuzurkan kerana dia beristighal ataupun dia membuat urusan jenazah. Tak kisahlah urusan apa pun. Urusan tanam ke, urusan gali kubur ke, berkaitan dengan jenazah. Tu tengok tu, orang gali kubur tak solat Jumaat. Tak boleh cerita. Sebab apa? Sebab dia termasuk dalam istighal jenazah. Termasuk urusan jenazah. Orang gali kubur. Lepas tu pula ada orang untuk jadi runner, nak report polis, nak cari kapan apa semua tu. Yang tu apa saja berkaitan dengan jenazah, tidak diwajibkan solat berjemaah. Sebab apa? Dikira sebagai uzur. Kalau masuk Jumaat, jadi dia tidak wajibkan. Kalau sembahyang, okey juga. Afdal sembahyang, tapi dia tidak diwajibkan. Ini cerita yang benda tidak wajib. Dan yang terakhir sekali ialah gempa bumi. Yang terlalu kuat. Lepas tu terlupa hari ni solat Jumaat. Terlupa tak wajib dah, terlupa nak buat macam mana? Terlupa. Allah Taala tak kira. Tak kira dosa. Lepas tu terpaksa. Kalau dia tak buat macam ni, habislah. Terpaksa ni kira darurah. Faman durra ghairu baghin wala adin fala isma alaih. Kalau orang mudarat tu Allah Taala fala isma alaih. Allah Taala tak kira dosa kat atasnya.
Terpaksa termasuk tu. Terpaksa. Dan lain-lain lagi. Boleh rujuk kitab lah. Banyaklah. Kalau orang tu terpaksa, orang tu lupa. Jadi gempa bumi, jadi tak wajib dia apa? Dia untuk wajib solat Jumaat. Jadi kalau kita jumpa orang-orang yang disebutkan tadi tu, tak nak cerita apalah. Tiba-tiba tengah hari hujan. Jadi dia tu dalam keuzuran tidak apa, tidak solat Jumaat. Jadi itu tengok haji tu tak nak solat Jumaat, saja bagi alasan hujan. Tak boleh. Sebab apa? Dia termasuk uzur. Walaupun dia boleh pergi. Sama juga orang tu sakit. Sakit tapi boleh jalan. Sakit tapi jalan apa semua boleh. Cuma dia sembahyang tak khusyuk. Dia sakit tapi sakit itu menyebabkan sembahyang tak khusyuk. Pening kepala, jalan boleh. Duk pening kepala tapi boleh jalan apa semua. Tapi oleh kerana kalau dia pergi kat masjid pun duk pening khutbah pun tak dengar, jadi tohayuh-hayah macam tu pun dia pun tak wajib juga. Jadi kita janganlah duk kata kat orang apa dia tak sembahyang alasan pening kepala. Tak boleh juga. Sebab apa? Sakit tak khusyuk pun ialah termasuk daripada orang diuzurkan untuk solat Jumaat ataupun berjemaah. Kemudian pada maslahat pada agama atau daripada dunianya. Dan jika berlaku kita atas tadi tu yang disebutkan tadi tu sebab uzur tu, kaul yang mengatakan wajib ambil akan seorang sembahyang bersama-sama pada rumahnya supaya sejahtera daripada dosanya. Kalau kaul yang mengatakan solat berjemaah wajib, di antara mazhab Hanafi ialah solat berjemaah tu wajib bagi lelaki. Jadi kalau dia tak sempat solat berjemaah pun, tak boleh datang masjid apa semua pun, dia kena sembahyang dekat rumah, dia pun kena tarik ahli keluarga dia sembahyang sekali. Tu kaul mengatakan wajib. Kita tak adalah macam tu. Mazhab kita tak ada. Mazhab kita fardu kifayah. Tapi kalau uzur, uzur tak adalah. Fardu kifayah untuk solat fardu, Jumaat wajib untuk bagi lelaki. Melainkan yang disebutkan uzur tadi tu lah yang apa? Yang diharuskan untuk tidak pergi. Kemudian atas kaul yang mengatakan wajib atau lepas makruh dan supaya mencapai dengan pahala berjemaah. Habis tu bab tu. Barang yang hasil dengan solat berjemaah, dan hasil jemaah itu imam dan satu makmum. Jadi macam mana nak solat jemaah tu? Ialah paling kurang 2 orang. 2 orang, imam dengan makmum. Tak kisahlah makmum tu Bilal ke siapa ke, yang penting kena ada 2 orang. Jin tak kira. Jadi solat berjemaah tu ialah imam dan makmum. Jikalau dengan anaknya atau isterinya atau gundiknya, gundik ni hamba, atau khadamnya, orang gaji dia, dan tiap-tiap banyak berjemaah, banyak fadilat dan banyak pahalanya. Jadi tak kisahlah dia sembahyang berjemaah tu apa, termasuk daripada isteri dia ke, gundik dia ke. Orang dulu ada hamba. Jadi kita pun duk fikir juga, dulu kalau raja-raja ada dayang apa semua tu, kalau dia hamba tak ada masalah. Jadi orang Islam tapi ada gundik banyak. Contoh dululah kan, zaman-zaman dulu. Tapi kalau dia satu hamba, jadi tak ada masalah. Biarlah ada 50, 20 ke, 30 ke, sebab dia status hamba. Tapi kalau dia satu orang gaji, jadi zina. Yang tu. Kemudian jadi dia kira tiap-tiap, kalau lagi banyak pahala. Kalau 2 orang, pahala dia banyak ni. Kali ganda. Kalau 3 orang, kali lagi. Jadi yang makruf ada yang masyhur ialah 27 darjat. 27 kali ganda. Tapi setengah hadis ialah 25, tapi yang masyhur ialah 27.
Okey, sikit lagi. Kerana dari pahala dengan sebilang-bilang orang yang bersama-sama ia sembahyang dengan dia dan bertambah labanya. Kalau lagi sembahyang banyak, lagi banyak. Lagi kalau lagi sembahyang banyak, lagi banyak. Ikut orang yang datang tu. Lagi banyak, maka lagi banyaklah pahalanya. Suci sembahyangnya istimewa jika adalah imam itu orang yang soleh dan ahli khair dan soleh. Jadi kalau yang terbaik ialah kita pilih orang yang soleh. Bukan pilih seorang yang sedap. Seorang sedap tu pun di antaranya. Jadi kalau kategori-kategori yang imam tu nak pilih macam mana? Yang pertama ialah orang yang soleh. Orang yang baik. Kalau suara tu nombor 2, nombor 3. Sebab itulah dekat pondok-pondok, untuk guru dia semayang tu sampai pakai tongkat. Jadi imam tu pakai tongkat semayang tu. Sebab apa? Nak orang yang soleh jadi ni. Baca tak sedap pun. Tapi apa? Kalau afdal tu dia kata istimewa jika adalah imam itu orang yang soleh. Orang soleh apa? Orang yang baik lah. Jadi akhlak dia baik, cakap dia baik, tak merapu apa semua. Bukan tak sebenarnya dia ulama'. Ulama' lain. Ulama' orang yang alim. Yang ni orang yang soleh ialah orang yang baik. Walaupun dia bukan ulama'. Dia jaga adab, cara cakapan pun baik, jalan dia baik, tak sakit hati orang, tak ada nak berebut jawatan, tak adalah nak bagi singkir orang sana, singkir orang sini, dia yang paling bagus, tak adalah macam tu. Kira baik. Itu ialah istimewa. Tapi nak kata orang teruk pun boleh jadi imam sah juga. Selagi i'tikad dia tidak keluar dari Islam, sah je. Tapi nak bagi tahu bahawasanya kalau nak cari imam tu cari orang apa? Kalau orang Pantai Timur panggil juruh lah. Bagus ustaz ni. Lembut saja. Cakap pun berhalus saja. Baik, khair. InsyaAllah masa pun tidak mengizinkan, cukup sekadar tu. InsyaAllah bulan depan kita sambung lagi, yakni berkenaan dengan hasil dengan berjemaah. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wa anshur alaina min khazain rahmatika wa zakina ma nasina wa alimna ma jahilna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Amin 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.